Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan bersama lagi dalam kelas Asas Tajwid Al-Quran Al-Karim. Asas Tajwid Al-Quran Al-Karim yang mana kita cuba bersama untuk kita mantapkan lagi ilmu tajwid dan juga kita memperbaiki lagi fahaman kita tentang ilmu tajwid. Dengan ilmu tajwid lah insya-Allah kita akan membaca Al-Quran. Kita dapat membaca Al-Quran dengan fasahah, dengan baik, dengan sempurna. Dan juga dengan ilmu tajwid jugalah kita akan yakin bila kita baca Al-Quran, kita akan baca dengan yakin dan juga dengan sangat-sangat selesa. Dengan ilmu tajwid juga kita akan bertambah semangat baca Al-Quran. Kerana bila kita membaca dengan ilmu ataupun kita beramal dengan adanya ilmu, beza dengan amalan itu tanpa kita ketahui ilmu, tanpa kita mempunyai ilmu. Sangat-sangat beza antara dua keadaan itu. Seorang itu beramal apa saja ibadah dengan apa yang dia amal tu dia tahu hukumnya, dia tahu caranya, dia tahu kaifiah yang sempurna, yang baiknya. Maka beza sangat dengan orang yang hanya ibadahnya ataupun amalannya hanya tiru ataupun ikut-ikut sahaja. Sangat-sangat beza. Jadi kita nak keadaan yang pertama tadi, kita nak ilmu tajwid kita bukan sekadar kita tahu hukum, bukan sekadar kita kenal hukum, kita nak juga tahu detailnya dan tahu cara nak gunakan hukum itu. Sebab kita tahu dalam ilmu tajwid macam-macam hukum ada, dan dalam macam-macam hukum itulah yang kita nak bezakan, yang kita nak kupaskan, yang kita nak dapat cara yang terbaik, yang terbetul. InsyaAllah semua betul, tapi kita naklah yang lebih meyakinkan kita lagi insyaAllah. Maka kita mencubalah dalam kelas-kelas kita ini. Malam ni merupakan malam yang ke-61. Saya dah mula kira, bila dah banyak ni kita mula kira lah. Malam yang ke-61 rakaman kita. Bermaknanya dah 61 kali kita berjumpa di ruang udara ni ataupun di ruang Zoom online ini. Alhamdulillah masih kelihatan wajah-wajah yang bermula dari awal bersama. Qari-qari'ah, muslimin, muslimat, masya-Allah berterusan dari awal kita buka kelas ini. Dan kalau nak cerita sedikit kenaan dengan kelas online kita adalah tajwid. Kalau tuan-tuan nak tahu, tajwidlah merupakan punca untuk kita adakan beberapa kelas dan macam-macam kelas online ini. Jadi setelah kita buat khatam, satu kali khatam bersama baca Al-Quran pada 10 awal Zulhijjah, tahun itu tahun Covid, tahun yang tak boleh ke mana-mana. Macam mana tahu? Alhamdulillah, dengan izin Allah dapat kita buat satu khatam dalam tempoh 10 hari ataupun 9 hari awal 10 Zulhijjah tu. Selepas habisnya khatam secara online itu, adalah beberapa hamba Allah mencadangkan kenapa kita tak teruskan berjumpanya di ruang udara ni ataupun Zoom ni. Dan dia mintalah, dia berhajat untuk dia belajar tajwid. Jadi kelas pertama online kita adalah tajwid. Sampai ke malam ini merupakan malam yang minggu yang ke-61 atau perakaman kita dan yang ke-61. Tuan-tuan puan-puan yang baru join ataupun baru bersama kita boleh kalau nak tengok balik, murajaah balik dalam rakaman kita,
setiap kali saya rakam, saya akan share dalam grup kita, dan dalam channel YouTube tu bolehlah kita tengok balik, kita tengok semula kita aja yang berkata-kata, banyaknya saya, lepas tu yang tuan-tuan juga lah yang ambil bahagian untuk cuba menguraikan, menjelaskan menggunakan faedah ataupun cara tersendiri. Maka di situ kita akan tengok balik. Saya kadang-kadang saya tengok balik, tengok diri saya, tengok tuan-tuan, tengok macam mana kita berbahas, kita bermuzakarah sambil kita mengingatkan hukum-hukum yang pernah kita belajar pada awal sampai sekarang. Alhamdulillah ada rakaman yang kita boleh rujuk semula, insya-Allah. Okey, apapun insya-Allah, semoga apa yang kita kongsikan, apa yang kita bahaskan, apa yang kita cuba huraikan bersama di sini, insya-Allah menjadi manfaat kita dan juga menjadi saham akhirat kita, insya-Allah. Okey, untuk malam ini seperti biasa masih lagi kita guna kaedah yang sama. Mungkin bila habis muqarrar kita, bila dah habis semua tajuk-tajuk utama dalam bab ilmu tajwid ini, ada beberapa tajuk lagi dah kita nak kena habiskan. Mungkin di situ kita akan bincang cara berikutnya untuk kita nak ubahkan sikit cara tajwid ini supaya lebih menarik dan juga lebih memberi makna dan kesan yang baiklah untuk kita semua. Sebab maklum tuan-tuan, dalam kumpulan kita ini, walaupun tak ramai, kadang-kadang mencecah sampai 30-40 orang, macam-macam ada. Macam-macam ada, walaupun tak ramai sangat, tapi macam-macam ada. Ada yang baru join dan ada yang baru nak kenal tajwid, ada yang dah sangat lama, ada yang dah memang mahir dan pakar pun, ada yang ustaz-ustazah pun. Jadi kita nak kena jalan sama-sama. Kita nak kena cari cara yang jalan tengah lah. Jalan tengah ni untuk semua lapisan dapat ikut dan juga dapat manfaat bersama, insya-Allah. Okey, murajaah kita pada malam ini, 2 minggu lepas kita dah habis tajwid, kita dah habis hukum-hukum mad, dan ada beberapa jenis lagi mad. Mungkin kita skipkan. Kita malam ni saya macam nak pilih tajuk idgham. Sebab dalam beberapa kelas yang sudah, kelas tahsin, macam ada confuse sikit bab idgham. Idgham yang selain daripada idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah. Apa kata malam ni kita buat murajaah 3 jenis idgham yang selain daripada idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Dia ada idgham mutamathilain, dia ada idgham mutaqaribain, dan dia ada idgham mutajanisain. Tajuk ni agak berat bagi serta ataupun ahli yang baru ikut kelas kita. Harap bersabarlah. Harap bersabar dan cuba ikutlah apa yang kita bincang bersama ahli-ahli pakar tajwid, muslimin dan muslimat yang bersama dalam kelas kita ini, insya-Allah. Okey, jadi idgham, bila kita sebut idgham, maka terus kita akan faham idgham adalah maknanya memasukkan. Idgham adalah dengan makna memasukkan, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Itu pada lughah. Dalam bahasa, idgham bermakna al-idkhal, untuk kita memasukkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Itu makna idgham. Jadi dalam bab idgham, insya-Allah kita akan faham bila sebutnya idgham, semua jenis idgham dalam ilmu tajwid, dalam bahasa ataupun dalam makna yang sama. Cuba kita sebut idgham, jenis-jenis idgham yang kita kenal. Idgham apa? Sama-sama kita sebut satu persatu. Siapa yang boleh bantu? Silakan. Idgham mustamathilain. Idgham mutamathilain. Okey, satu idgham mutamathilain. Lagi? Idgham mutajanisain. Okey, idgham mutamathilain, idgham mutajanisain. Lagi?
idgham mutaqabirain. Qarabain. Mutaqaribain, mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Okey. Lagi? Idgham mutajanisin. Sudah. Mutajanisain dah sebut tadi. Dah. Idgham Okey. mutajanis. Dua. Okey, kita tulis. Nanti ada kata belum. Okey, tadi sebut Allah tu teruknya tulisan. Saya type dah. Okey, cuba sebut lagi semula. Idgham semua adanya. Ada berapa? Mutamathilain, Mutamathilain. Okey, satu mutamathilain. InsyaAllah pula tu. Mutamathilain. Yang keduanya Mutajanisain. mutajanisain. Ini untuk yang kita ingat je. Lagi Mutaqaribain. mutaqaribain. Lagi ada apa lagi kita ada? Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Okey, ma'al gunnah. Ma'al gunnah. Bila gunnah. Oh, itu yang Mislain sagir. Mithlain saghir. Mithlain saghir. Ada lagi tak? Idgham sama. Idgham apa? Idgham. Mimi. ya. Okey, kalau idgham mimi dia masuk dalam mithlain saghir. Okey, idgham mithlain saghir ni boleh letak sinilah. Idgham mimi. Mana-mana idgham yang kita boleh pakai nama-nama bersama. Idgham mimi ataupun idgham apa lagi dia panggil sini? Idgham itu saya nak tunggu. Idgham syamsiyah ataupun idgham syamsi. Dia kalau cara nak sebutnya kalau alif lam kita sebut alif lam syamsiyah. Ya. Kalau kita sebut idgham, kita idgham syamsi saja. Itu dia punya bahasalah. Kalau alif lam qamariyah. Kalau izhar qamari saja. Dia tak ada qamariyah. Izhar qamariyah itu salah bahasa. Izhar qamari, kalau idgham syamsi. Okey. Ini antara idgham yang kita kenal, semua idgham. Okey, semua idgham ini kalau kita tengok, semua idgham ini semua jenis-jenis idgham yang banyak ni 1 2 3 4 5 6 7 jenis idgham ini semuanya dalam makna yang satu, iaitulah huruf yang pertama berbaris mati, huruf yang kedua berbaris, maka dimasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Tak kira lah syamsi ke, qamari ke, apa-apa je. Contohnya idgham mutamathilain. Contoh untuk idgham mutamathilain, apa contoh dia? Hum min. Tak ambil lah. Hum mim. Mim mati bertemu dengan mim. Mim mati bertemu dengan mim, maka mim mati bertemu dengan mim di sini. Kita tengok mim mati bertemu dengan mim. Maknanya yang pertamanya mati, yang keduanya berbaris. Mutajanisain pun sama juga. Mutajanisain pun sama juga. Yang pertama mati, yang keduanya berbaris. Begitu jugalah semua. Hatta alif lam syamsi sekalipun. Alif lam syamsi atau alif lam syamsiyah ataupun idgham syamsi. Contohnya asy-syams. Asy-syams. Wasyamsi. 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 Kita tengok di sini. Apa yang mati, apa yang berbaris. Lam mati dan shin ini shin berbaris. Macam lam ini dimasukkan ke dalam shin. Itu namanya idgham. Itu namanya idgham. Okey, jadi senang ceritanya, bila hukumnya idgham, kita nak kena masukkan yang pertama ke dalam yang kedua. Itu makna idgham secara umum dan secara semua sekaligus. Idgham itulah caranya dan itulah kaifiah bacaannya.
Bila tak diidghamkan, bila kita tak masukkan, maka salah idgham kita. Di sini kita akan bahaskan satu persatu. Bila nampaknya contoh yang kita akan buat salah, sekiranya kita tak idgham, kita tak masukkan yang pertama ke dalam yang kedua. Okey. Kembali kita kepada bahasan kita yang pertama tadi, iaitulah kita nak cuba ingatkan semula apakah makna idgham mutamathilain, apakah makna idgham mutaqaribain, dan apakah makna idgham mutajanisain. Okey, siapalah saya share di sini untuk kita mudah ingat balik. Dan mungkin kalau siapa tak perlu tengok sini pun mungkin boleh cerita dengan ilmu yang ada di dada masing-masing, insya-Allah. Okey, saya persilakan. Siapa nak mulakan? Mula dengan idgham mutamathilain. Ambil yang mudah dulu. Okey, idgham mutamathilain macam mana? Okey, idgham mutamathilain. Kita ada tiga idgham malam ni. Insya-Allah. Okey, ni. Idgham kita ada tiga jenis, mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain. Okey, bagi yang baru masuk malam ni kelas kita, minta maaf, kita dah pergi kelas tinggi pada tajuk yang agak berat sikit malam ni, sebab ini dalam proses kita nak murajaah, nak ingat balik sebab tajuk ni kita dah belajar. Tapi bila baca dalam kelas-kelas tahsin, ada yang confuse, katanya ini mutaqaribain, ini mutajanisain, ini mutamathilain. Jadi kita nak ulang balik, nak bagi insya-Allah semua yang hadir pada malam ini jelas dan faham bersama insya-Allah. Okey, kita tanya dulu mutamathilain, siapa boleh ingat semula? Macam mana kita nak kenal mutamathilain? Silakan. Sama sifat dan sama makhraj. Okey, jadi itu yang kita nak. Bila kita nak bahaskan satu-satu hukum, maka definisi, takrifnya, pengertiannya itu paling penting sekali. Jadi kita mulakan dengan apa makna mutamathilain. Makna mutamathilain dulu selalunya kita akan ertikan dalam makna bahasa Arab dulu. Bahasa Arab mutamathilain daripada mithlun, seumpama. Daripada mithlun, seumpama, ataupun mithlaini, dua perkara yang sama. Itu asal bahasa. Mutamathilain maknanya dua huruf yang sama, sebiji, sama-sama. Jadi kalau kita dah faham bahasa, dah faham dalam bahasa Arab, kita dah dekat dah untuk nak memahami maksud dalam tajwid sebenarnya. Lepas tu Haji Hanafi dah sebut tadi, itu dalam istilah tajwid. Dalam istilah tajwid, iaitulah dua-dua huruf tu sama sifat dan sama makhraj. Sama tempat keluar dan sama sifatnya. Kembar habis. Mati bertemu dengan harkah, Ustaz. Huruf mati bertemu dengan huruf harakah. Itu makna idgham saghir. Itu kalau saya tanya ataupun soalannya, ma makna al-idgham saghir? Mithlain saghir. Saghir kecil tu makna apa? Makna kecil tu iaitulah yang pertama berbaris mati, yang kedua berbaris. Itu saghir, harakah, ya. Yang ini kita nak faham makna mutamathilain dulu. Kita nak sebut pun terbelik-belik lidah kan. Apa mutamathilain? Mutamathilain, kalau dalam bahasa Arab, dua perkara yang sama, yang seumpama. Dua perkara yang seumpama. Jadi kita clear terus. Bila sebutnya idgham mutamathilain, sabar Haji. Memang dua perkara yang sama, tak kira mim ke, nun ke, alif ke, lam ba asalkan dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama. Jadi humal harfan alladhani ittahada makhrajan wa sifatan. Humal harfan alladhani tamathala. Mutamathilain ini maknanya seumpama sifat dan makhraj. Kedua-duanya sama. Jadi yang ni paling mudah sekali lah. Dalam tiga beradik ni ataupun tiga jenis idgham ni, yang paling mudah sekali itulah mutamathilain. Huruf yang pertama dengan huruf yang kedua, huruf yang sama je. Dan yang pertama berbaris mati, yang keduanya berbaris. Maknanya ada harakah. Okey, contohnya, kita tengok contoh sini. Contoh ni banyak. Okey, dalam ni nampak tak? Saya share besar. Jadi nampak je dia?
Nampak. Tapi kecil Ustaz. Masih kecil lagi? Okey, saya besarkan lagi. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Tak apa, jadi minta kita raikan. Okey. Ni. Besar-besar dah ni. Oh, okey. Dal bertemu dengan apa? Dal bertemu dengan apa? Oh, idgham. Itu namanya idgham. Okey, Idgham sekarang ni tamal idgham lisan. mutamatsilain. Contohnya yang ada sekelilingnya ni. Okey, contoh sekelilingnya ni. Okey, yang pertama ni. Idzahaba. Idzahaba. Tak apa. Okey. Apa? Tak apa, sama-sama kita tak apa. Okey. Zal bertemu dengan zal. Zal mati bertemu dengan zal. Cuba kita perhatikan di sini. Betul-betul antara dua huruf ni. Antara dua huruf ni tengok. Yang pertamanya kosong, yang keduanya bersabdu. Kenapa sabdu ni? Sabdu ni sebab zal ni dah dimasukkan ke dalam zal yang kedua. Zal yang pertama yang berbaris sukun ni, dia tak ada baris sukun sebab apa? Sebab dah dimasukkan, diidghamkan ke dalam zal yang apa? Yang berbaris lagi bersabdu ni. Jadi zal ni kalau tak tulis pun dah tak apa dah. Kalau tak wujud pun zal ni dalam tulisan, kita dah boleh baca idzahabat terus. Jadi cuba kita tutupkan zal ini. Zal yang tak ada baris ni, kalau yang kosong ni, kalau kita tak baca punya, kita daripada i terus masuk dalam zal yang berbaris sabdu ni, maka itu pun dah dikira bacaan kita betul. Sebab dia namanya di sini idgham mutamatsilan yang kita masukkan terus. Begitu juga contoh-contoh yang berikutnya samalah. Sebabkan ini idgham mutamatsilan ni senang, kita lajukan sikit. Idhab bi kitabi, contoh yang kedua, idhab bi kitabi, tak ada masalah. Ba terus kita masuk dalam ba. Yudrikumu kaf, kita masuk dalam kaf. Wa qad dakhalu dal, kita masuk dalam dal, tak ada masalah. Yukrihunna ha masuk dalam ha, tak ada masalah. Terus kita boleh masuk. Okey, ada satu contoh yang saya nak tulis di sini. Di sini siapa boleh baca? Dalam surah Aina ma yuwajjihu la bi khair. Dalam surah An-Nahl, dalam surah An-Nahl saya tulis di sini. Perkataan yuwajjihu. Saya tulis yuwajjihu. Insya-Allah boleh bacalah. Okey, yuwajjihu. Wajih. Okey, soalannya di sini, macam mana kita nak baca yuwajjihu? Di sini ada sabdulah. Oh, yuwajjih Ustaz. Yuwajjihu. Okey, yuwajjihu di sini memang hukumnya idgham mutamatsilain. Sebab apa? Ha mati bertemu dengan ha. Ha mati bertemu dengan hawa. Okey, kalau kita nak wakaf, siapa boleh tahu? Siapa boleh jawab? Kalau kita nak wakaf, macam mana kita nak wakaf? Kalau kita nak berhenti di sini, kita nak berhenti ayat ni. Yuwajjih saja Ustaz. Wajih je lah. Yuwajjih. Boleh cerita tak macam mana kita nak buat pada ha, kedua-dua ha ni? Nak cerita apa Cerita je. Apa-apa. Tak apa yang kita perlu lakukan di sini bila kita nak wakaf. Kita bunyikan bunyi jih gitu Ustaz. Dan apa akan berlaku pada kedua-dua ha ini? Ha yang pertama yang tak ada tanda apa, lepas tu ha yang kedua yang ada tanda sabdu dan berbaris depan di sini. Siapa boleh cerita sikit macam mana kita nak apa yang akan berlaku pada kedua-dua ha ini dan macam mana kita nak wakaf atas perkataan ini? Kalau jih tak betul, yuwajjihu Ustaz. Jadi wajihu pula. Baca dengan tak, kita kena berhenti. Bahasa Arab kaedahnya kalau berhenti kena berhenti atas sakin. Nak kena matikan huruf yang berbaris itu. Jadi betul lah yuwajjih tu, tapi apa yang berlaku? Adakah ha ini akan jadi satu ha ataupun jadi dua ha ataupun jadi tiga ha?
bila wakaf. Jadi 1H ke 2H ke 3H. Ya, saya dah bagi jalan mudah sikit dah. 1H juga. 1H. Okey, jawapan yang pertama Jidin kata jadi 1H. Ada jawapan lain tak? Sabdu dia tekankan Ustaz. Tapi jadi 1H. okey, ya jadi Jadi 1H. sabdu dia mesti nak hidup. Sabdu dia mesti nak hidup. Jadi macam dengung lah. Dengung pula. Mana datang dengung je. Dengung pula. Dengung gimana dengung? Tekankan lah. Itu dah dekat dah. Dengung lah. Ni tak ada lagi. Jawapan antara Haji Din dengan Haji Hanafi dah hampir dekat dah tu. Dia cuma H yang nombor 1 tu hidup Ustaz. H yang nombor 1 tu kembali hidup. Dia hidup kan, dia wajih. Maknanya kita baca 2H ke 1H? Kita tengok dalam ruang chat. Muslimat kadang-kadang dia tulis kat ruang chat. Saya rasa 2H je. Mati H bulat. Jadi 1H 1H. Okay. Ramai yang 1H. Kalau jawab 1H saja tak cukup. Dia kena jawab 1H yang bersabdu. Sebab apa saya tekan di sini? Banyak lagi perkataan-perkataan yang di akhir hurufnya huruf yang ada sabdu. Dalam surah Al-Qamar kita pernah baca kan mustamir. Dalam surah Al-Qiyamah kita pernah baca mustaqir, mafar, kan? Ra yang ada sabdu tu dia tak boleh baca mafar, dia kena mafar, maka tekan sikit. Ini ada sebab dia sabdu. Macam dalam surah yang selalu kita baca malam Jumaat. Dalam surah Al-Kahfi, wahum lakum adu. Wow tu yang ada sabdu kan. Kita berhenti satu situ, kita kena tekan sikit sebab ada sabdu. Ini pun sama. Jadi perkataan ini idgham mutamathilain di sini, kalau kita berhenti kita nak kena tekan aina ma yuwajjih. Tekan sikit. Sebab H itu akan jadi H1 tapi H yang adanya sabdu. Okey, alhamdulillah. Kita kena meraihkan huruf H yang bersabdu lah Ustaz. Ya, betul. Maknanya kita kena jaga H yang ada sabdu itu, tak boleh kita hilangkan. Okey, kita habiskan idgham mutamathilain, tak ada masalah. Idgham mutamathilain tak ada masalah insya-Allah ya. Okey, kita terus masuk dalam jenis idgham yang kedua, iaitu idgham mutaqaribain. Taqaribain dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetamu kita dari Indonesia, masya-Allah, malam ni bersama kita. Bang MS, insya-Allah bersama kita. Harap dapat ikut bahasa dan perbualan kita. Sama-sama kita nak muzakarah untuk kita faham hukum tajwid ni insya-Allah ya. Okey. Okey, terima kasih. Saya mendengar aja dulu Ustaz. Okey, tak apa. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, selamat datang bersama kami. Okey, idgham yang kedua, idgham mutaqaribain. Mutaqaribain ni yang ada problem sikit dan mutajanisain lagi problemnya. Okey, mutaqaribain kita bahaskan makna dulu. Kalau sebut mutaqaribain, idgham tu kita dah tahu dah, kita memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Mutaqaribain, ma makna mutaqaribain? Apakah yang dimaksudkan dengan mutaqaribain? Kita bahaskan bahasa Arab dulu. Siapa pakar bahasa Arab dalam grup ni? Berdekatan dan berhampiran. Berdekatan dan berhampiran. Apa dekat dan apa hampir di sini? Huruf mati bertemu dengan huruf-huruf yang berbaris. Okey, jelas, masya-Allah. Maknanya sekarang ni kita sedang bahaskan huruf pertama berbaris mati, huruf kedua berbaris. Yang saya buat contoh macam-macam idgham banyak tadi. Jadi semuanya dalam makna yang sama lah. Bila nak idgham mesti nak kena ada dua perkara, satu mati, satu berbaris. Jadi kedua-dua huruf ini adalah kedua-dua huruf yang berhampiran makhraj dan berhampiran sifat. Berhampiran. Jadi berhampiran dia tak samalah. Kalau yang mutamathilain tadi sama tempat keluar, sama sifat. Tapi mutaqaribain ini dia hampir sahaja, dia tak sama. Dia hampir saja, dia tak sama. Okey, jadi
kita alhamdulillah dah dalam kelas siri-siri tajwid kita, kelas-kelas kita dah habis dah kelas makharij, kita dah habis dah kelas sifat. Jadi malam ni tengok mutaqaribain di sini kita masih ingat tak lagi apakah sifat-sifat untuk huruf-huruf dan apakah makharaj-makharaj tempat keluar untuk huruf-huruf idgham mutaqaribain. Kalau kita tengok dalam idgham mutaqaribain hanya dibawa dua keadaan sahaja. Banyak-banyak kitab tajwid dibawa dua keadaan dan dua contoh sahaja. Contoh yang pertama, lam bertemu dengan ra. Contoh yang kedua, qaf bertemu dengan kaf. Qaf bertemu dengan kaf hanya satu tempat sahaja di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Mursalat. Adapun lam bertemu dengan ra ada di beberapa tempat. Lam bertemu dengan ra. Okey, kalau kita ingat balik, lam dengan ra, tempat keluarnya dia tak sama di tepi lidah. Dia sama-sama tepi lidah tapi bukan tempat yang betul-betul sama. Dia lain-lain tempat sikit tapi hampir sama, iaitulah di tepi lidah bahagian depan. Taraful lisan ma'athanaya al-ulya. Maknanya taraful lisan, tepi lidah sentuh lelangit bahagian depan. Lam, ra, nun, tiga-tiga huruf ni hampir sama. Tapi yang nak kita kaitkan dengan idgham mutaqaribain, banyak-banyak contoh yang berlaku dalam Al-Quran, pertemuan antara lam dan ra. Bila lam dan ra bertemu, maka berlakulah idgham mutaqaribain. Mutaqaribain maknanya kita akan masukkan lam ke dalam ra. Lam ke dalam ra seolah-olah lam ini tak wujud. Seolah-olah lam ini tak wujud, kita boleh baca dengan wa, qaf bagi depan, ra bagi atas, wa qur, dan ra ini berbaris atas sabdu. Wa qur rabbi. Lam dah tak wujud dah. Sebab apa? Sebab dah dimasukkan habis ke dalam ra. Wa qur rabbi. Jelas ya? InsyaAllah. Wa qur rabbi. Wadhkur rabbaka lain dia ni. Rabbaka kafir tahu dia. Itu lain. Itu wadhkur rabbaka, ra bertemu dengan ra dalam mutamati lain. Jangan patah balik, kita dah selesai dah. Ini waqur rabbi, ra bertemu dengan lam bertemu dengan ra. Okey, dalam contoh-contoh yang lain pun sama juga. Kita boleh baca terus lam ini seolah-olah tak dibaca. Waqur rabbi lam bil. Waqur rabbirhamhuma. Rabbir. Rahmah. Okey. Contoh yang kedua, iaitulah qaf dengan kaf. Dalam surah Al-Mursalat kita baca alam nakhluqukum. Qaf dengan kaf seolah-olah kita baca nun, kha, dan bagi depan kaf depan terus. Nakh bagi depan di sini, lepas tu kaf berbaris depan ada sabdu. Jadi seolah-olah qaf tak ada. Terus kita masuk qaf ke dalam kaf habis. Alam nakhluqukum. Ini satu wajah dalam membaca ayat ini, dan ada satu wajah lagi kita baca dengan cara idgham mutajanisain naqis. Kita kekalkan qaf tanpa qalqalah. Alam nakhluqukum seolah-olah kita nak qalqalah, nak sebut qaf tapi terus kita melencong pergi terus menyebutkan kaf. Itu satu cara yang lain. Cara yang kedua yang boleh baca dalam ayat ini, tapi cara ini kita nak tulis pun tak boleh. Kita nak kena dapat musyafahah, dapat talaqi dari guru ataupun dari syekh, dari ustaz yang tahu macam mana nak sebutkan wajah yang kedua. Wajah pertama yang paling mudahnya, kita gunakan ayat ini dengan hukum idgham mutaqaribain. Kita baca dan kita terus masukkan qaf ke dalam kaf. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Senang ya? Okey, ini jadi saya jelaskan di sini sebab baru ni ada antara kita yang confuse, katanya dalam mutaqaribain lebih daripada contoh ini. Wallahu taala alam, yang saya faham, yang saya jumpanya memang dikhususkan untuk dua contoh ini, lam bertemu dengan ra, qaf bertemu dengan kaf sahaja. Sama-sama. Dia bukan persamaan di sini, dia hampir makhraj. Hampir. Boleh tak? Macam mana?
Lam dengan ro. Ya, lam dengan ro. Ha. La dengan ro. Apabila Ber- bertemu, maka mesti pertemuan ini yang pertama berbaris mati, yang keduanya berbaris. Okey, jelas Yang ni kita tak syarah banyak-banyak lah. Kita hanya lalu sahaja sebab ni semua semuanya kita dah belajar, kita dah kupas satu persatu. Kita nak pergi kepada idgham mutajanisain yang agak confuse sikit di sini. Okey, idgham mutajanisain. Yang ketiga, idgham mutajanisain. Mutamathilain dah selesai, mutaqaribain dah selesai dan mutajanisain. Okey, mutajanisain kita uraikan makna dulu. Bahasa dulu. Idgham memasukkan, mutajanisain, apa makna mutajanisain? Apabila sesuatu huruf yang sukun bertemu dengan huruf sukun berharakah di hadapannya dan huruf tersebut sejenis makhrajnya tapi berbeza sifatnya. Dalam bacaan Imam Hafaz. Boleh Ustaz? Itu memang boleh. Itu dalam bahasa Melayu. Apa yang Haji Din faham? Alamak, susah cakap Ustaz. Itu dah bahasa Melayu, Haji Din dah baca sendiri, lepas tu tak faham. Kan? Saya pun tak faham. Sebab itu kita hurai ikut bahasa kita sendiri. Ikut bahasa yang mudah disebut cara kita, logat kita. Okey, mutajanisain, apa makna mutajanisain? Kita kemudiankan dulu bahasa buku tu yang disusun oleh pengarang-pengarang tajwid tu. Kita faham bahasa kita dulu. Bila idgham, masukkan. Mutajanisain tadi apa? Huruf suatu huruf yang sukun bertemu dengan huruf Sekejap. Masih lagi. Masih lagi. Haji Din tak perlu baca. Okey, saya nak mudahkan. Kalau mutamathilain, yang pertama mutamathilain sama-sama, seumpama. Kalau mutaqaribain, dekat, berhampiran, dekat. Taqarub maknanya berdekatan, berhampiran. Di sini mutajanisain makna apa? Bagi satu perkataan je. Sejenis. Satu jenis. Maknanya kedua-dua huruf itu sejenis, hampir sama, bukannya dekatan, dia lebih lagi daripada dekat. Berbeza sifatnya. Dia sejenis. Mutajanisain ini maknanya kedua-dua huruf itu dikirakan satu jenis. Satu jenis, nafsal jinsi maknanya satu jenis. Kalau tebal, kedua-duanya tebal. Kalau tipis, kedua-duanya tipis. Kalau tempat keluarnya di tepi lidah, kedua-duanya tempat keluarnya di tepi lidah. Kalau tempat keluarnya di bibir mulut, kedua-dua huruf itu tempat keluarnya di bibir mulut. Kalau tempat keluarnya di halkum, kedua-dua huruf itu tempat keluarnya di halkum. Gitulah, itu yang namanya sejenis. Okey, boleh. Barulah Haji Din boleh baca makna apa? Makna yang dikarangkan oleh ulama tajwid. Ialah pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj tetapi berlainan pada sifatnya. Jadi tempat keluar tadi tempat yang sama, sebab itu namanya jenis, tapi dia akan beza sikit dari segi sifatnya. Itu bezakan antara mutajanisain dengan mutaqaribain. Kalau mutaqaribain kedua-duanya hampir sama, mutajanisain lain sifat tapi makhraj tempat keluarnya sama. Kita tengok contoh. Idgham mutajanisain terbagi kepada dua, kamil dan naqis. Maksud kamil kita masuk habis. Kalau naqis dia ada sedikit-sedikit lagi, ada kesan dan ada baki huruf yang pertama. Tapi kalau kamil kita masuk habis, kita tak tinggal apa-apa. Tengok contoh dalam mutajanisain kamil, iaitulah ta bertemu dengan ta. Misalnya waqalat ta, laq ta. Di sini seolah-olah tak wujud dah. Tak dibaca dah. Ta di sini tak dibaca. La daripada lam ini terus kita lompat terus masuk ke dalam ta dengan habis, dengan kamil. Wa qalat ta'ifatun. Ini idgham mutajanisain. Okey. Lepas yang mana yang ni ta dengan ta Ustaz? Ta dengan ta, ya. Ta dengan ta idgham mutajanisain. Wa qalat ta'ifatun. Okey, lepas tu ahattu dengan basata qarrabtu. Yang ni idgham mutajanisain naqis yang selalu kita sebut. Basata farata. Ya, jadi ada macam ada gangguan suara daripada Haji Din.
dengar siapa yang ada macam kipas ke apa ke? Okey, teruskan. Mutajanisain naqis ni dia susah sikit sebab apa? Sebab kita nak kena tinggalkan kesan sedikit huruf yang pertama yang berbaris mati tu. Kita nak kena tinggal kesan sikit tapi kita tak qalqalahkan. Tengok kalau kita perhatikan semua huruf-huruf yang mati ni adalah huruf qalqalah, huruf ta. Ini ta, ini ta dan ini ta. Okey. Jadi kalau kita nak idgham, kita nak masukkan ta, kita masukkan ta tanpa qalqalah. Tapi sebelum nak bunyikan ta tu ni, kita nak kena tebalkan ta tu. Ahadtu. Ahadtu. Ahadtu tak susah sangat sebab apa? Daripada ta yang kita nak sebut tanpa qalqalah yang tebal tu, kita pergi kepada ta yang berbaris depan, senang. Sebab apa? Ta baris depan muncung dah mulut. Dia membantu kita, dia memudahkan untuk kita sebut. Faqala ahadtu bima. Adapun basauta, ini susah sikit. Sebab apa? Sin ini tipis, ta ni tebal, lepas tu ta ni tipis. Jadi kita nak baca macam mana? La im basauta ilayya, basauta ilayya. Kita muncung mulut untuk ta, nak tebalkan ta, tapi kita tak sebut apa-apa ta dan kita tak qalqalah pun ta, terus kita masuk dalam ta berbaris atas. Selalu kalau jumpa ayat ini kita ada masalah sikit, lambat sikit, beberapa orang kena cuba, nak kena ulang-ulang baru nak dapatkan. Basauta. Ini sekadar kita ingat balik apa yang kita pernah bincang dulu dalam surah Al-Maidah ya, untuk idgham mutajanisain. Okey, jadi saya hurai habislah ni untuk idgham mutajanisain. Tak maaf mungkin ada gangguan background. Tak apa, kalau saya mute dulu. Siapa-siapa yang nak bercakap boleh unmute dan boleh join Okey, kita tengok di sini. Ini contoh yang dibagikan kepada dua bahagian, kamil dan naqis. Dan banyak lagi contoh-contoh untuk idgham mutajanisain. Qala qad ujibat da'awatukuma. Di sini kita baca da'awatukuma terus masuk dalam dal tanpa kita sebut langsung ta. Qad tabayyana terus kita masuk ke dalam ta tanpa kita sebutkan sedikit pun dal. Walaupun dal ini huruf qalqalah, kita tak sebut. Qad tabayyana terus kita lompat masuk ke dalam huruf ta. Okey, sama juga dengan waqalat ta'ifah. Waqalat ta'ifah, ta ni kita tak sebut, daripada lam lompat terus masuk ke dalam ta. Waqalat ta'ifatun. Ini idgham mutajanisain. Contoh-contohnya banyak dalam Al-Quran dan boleh bila kita jumpa huruf-huruf yang satu jenis tempat keluarnya dan berlainan sifat, maka kita nak kena baca dengan idgham mutajanisain. Okey, saya rasa ini saja dari saya untuk bab idgham. Dan malam ni insya-Allah kita akan masuk tajuk baru. Ada apa-apa nak tambah di sini? Saya nak clearkan tadi je. Sebenarnya murajaah kita malam ni saya nak clearkan idgham mutaqaribain tadi adalah dua contoh saja, lam bertemu dengan ra, qaf bertemu dengan kaf. Yang lainnya semuanya idgham mutajanisain belaka. Okey, ada apa-apa nak tambah bab idgham sebelum kita masuk tajuk baru? InsyaAllah tak ada apa-apa. Mungkin malam ni kita ringkaskan dan sebab kita nak cuba baca malam ni. Dah lama kita tak baca surah Ar-Rahman, tak sambung Okey, saya pilih di sini ada tajuk menarik juga, pelajaran keempat, antara bacaan khas mengikut riwayat Hafs an Asim, tariqah Syatibiyah. Ada beberapa perkara-perkara yang agak pelik-pelik dan agak jarang berlaku dalam bacaan dan kurang berulang-ulangnya. Yang pertama kita ada saktah, yang keduanya kita ada imalah, yang ketiga kita ada naql, tashil, ibdal, ismam, raum. Ni semua hukum-hukum yang bahasa berat-berat sikit ni, yang susah-susah sikit. Tapi tak apa, kita belajar satu persatu untuk kita faham satu persatu insya-Allah ya. Okey, kita ambil saktah dulu. Saktah ni saya rasa tak ada masalah, cuma kita nak detailkan makna saktah. Ma makna saktah? Okey, siapa ingat dan siapa tahu makna saktah tu apa dia? Dalam Al-Quran ada
bacaan dinamakan saktatun latifah. Kita nak kena baca dengan saktah yang comel ataupun yang cantik, yang seketika, yang bagus. Itu diistilahkan dalam Al-Quran, saktatun latifah. Siapa ingat saktah? Makna saktah? Macam stop sekejap Ustaz. Satah Macam yang stop sekejap. Touch and go. scene, Touch and go. touch and go. Touch and go. Okey. RNR boleh, tak boleh? RNR tak boleh. Tak Okey. payah tap lah. Stop sekejap jalan terus. Okey, saktah ya. Saktah kita berhenti seketika dan dengan nafas yang sama kita jalan terus. Itu yang diistilahkan bacaan saktah di dalam bacaan hafz satu Al-Quran dari awal surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada beberapa tempat sahaja yang kita kena baca dengan saktah. Okey. Tanda saktah di dalam Al-Quran terdapat dengan huruf sin kecil. Huruf sin kecil, tanda itulah tanda saktah. Bila kita jumpa dalam baca Al-Quran, insya-Allah tak lama nanti kita dah nak masuk bulan Ramadan. Insya-Allah mudah-mudahan panjang umur kita bertemu dengan Ramadan, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Banyak siang, malam, pagi, petang kita baca Quran. Mungkin kita baca sendiri nanti. Bila sampai ke ayat yang adanya huruf sin, inilah hukumnya. Hukumnya saktah. Jadi macam mana nak bacanya? Kita nak kena berhenti seketika, sekejap, dan berhenti itu tanpa kita bernafas. Dengan nafas yang sama kita sambung bacaan itu. Kalau tengok bahasa tu macam susah. Dah lah nafas pendek. Lepas tu nak kena berhenti, tak boleh bernafas, kena sambung lagi. Macam mana kita nak buat tu? Tapi kita nak buat macam mana, dah hukum dia macam tu. Kan? Kalau dah hukum macam tu, kena buat macam tu. Kita nak kena usaha juga, nak kena cari cara macam mana kita nak kena berhenti. Tapi berhenti bukan betul-betul berhenti. Berhenti macam tak berhenti. Tak lepas nafas, kita tak ambil nafas baru. Dan seketika sahaja kita berhenti, dengan nafas yang sama kita kena sambung bacaan. Kita tengok satu persatu. Dalam Al-Quran ada 4 saktah yang wajib. Ada 4 tempat saktah yang wajib kita kena berhenti seketika dan kita nak kena sambung dengan nafas yang sama. Okey, 4 saktah yang wajib ni yang pertamanya di dalam surah Al-Kahf. Ayat pertama surah Al-Kahfi. Soalannya malam-malam Jumaat kita baca tu kita saktah tak selama ni? Tak saktah. Macam mana hukumnya? Okey. Kita tak saktah kan? Okey, malam ni kita nak check tengok betul-betul tak kita baca betul ke kita baca salah. Yang kedua dalam surah Yasin, dalam surah Yasin ayat 52. Yang ketiga dalam surah Al-Qiyamah ayat 27 dan yang keempat dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Jadi empat tempat ini, surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Al-Qiyamah dan Al-Mutaffifin. Keempat tempat ni bila kita sampai tempatnya, kalau kita baca kaedah saktah, wajib kita kena berhenti dengan cara saktah tadi. Kita tengok contoh dalam surah Al-Kahfi. Ayat pertama surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ada sin kan? Ni ada huruf sin kecil ni. Qayyiman liyunzira. Okey, saya tanya Haji Din seorang je. Yang lain saya tak nak tanya. Saya nak tanya Haji Din seorang je. Selama ni Haji Din saktah tak sini? Ada. Saya berhenti. Sekejap. Berhenti. Betul. Qayyiman liyunzira. Haji Din berhenti betul-betul ke berhenti saktah? Berhenti, stop sekejap, lepas tu jalan. Qayyiman liyunzira. Okey, cuba Haji Din buat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira. Okey, saya nak tanya dengan jujurnya, Haji Din nafas tak? Tak, biasa juga. Ikut apa kata Ustaz. Okey, sebenarnya dalam ayat Al-Kahfi ini saktah hanya berlaku ketika apabila kita nak sambung terus ayat pertama dengan ayat kedua. Kalau kita dah niat nak sambung terus,
maka di situlah kita nak kena wajib saktah. Tapi kalau macam kita selalunya kita berhenti, sebab ayat pertama ni dah dalam surah Al-Kahfi ni dah di penghujung ayat, selalunya kita berhenti. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Nafaslah puas-puas sebab kita dah berhenti. Bila kita berhenti, dia tak ada saktah. Kalau kita nak sambung dia barulah kena saktah. Kalau Wajib kita saktah. balik walam yaj'al boleh tak Ustaz? Boleh. Maknanya kalau Walam Haji Din yaj'al betul-betul lahu nak dapat pahala saktah, di sini kita kena patah baliklah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman macam tu. Oh, okey baru tahu. Jadi kalau kita nak sambung baru wujudnya saktah. Mhm. Okey, habis. Biasanya kita ulang sekejap, balik. Tak. Biasanya kita berhenti. Kita berhenti maknanya tak ada saktah lah. Kita berhenti terus kita baca qayyiman, maknanya kita berhenti. Waqaf betul-betul kita tak ada saktah. Dalam surah Yasin ayat 52, yang ini banyak. Yang ini kita banyak kita buat saktah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadha ma wa'ada ar-Rahman. Betul. Yang ni banyak kita buat saktah. Kita berhenti marqadina. Hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Berhenti seketika marqadina. Hadha ma kita berhenti seketika, lepas tu kita sambung balik, sambung terus hadha ma wa'ada ar-Rahman. Okey, yang lain macam mana, jelas tak untuk saktah ni insya-Allah? Sebab mungkin ada antara kita belum clear lagi makna saktah. Apa makna saktah? Macam mana nak saktah? Apa makna sin, tanda sin ni? Okey, kalau jelas semua, saya pula nak tanya. Dalam surah Yasin ni, cuba kita perhatikan. Dia ada dua tanda di sini. Ada sin dan ada qala. Mana satu? Katanya sin ni berhenti seketika, lepas tu dengan nafas yang sama kita sambung. Qala yang kita belajar qala ini, sambung boleh, tapi wakaf lebih aula. Berhenti lebih baik. Nak berhenti ke, nak saktah ke, nak sambung terus ke, nak buat apa di sini? Yang Apa mana? tanda? Berhenti ya Ustaz. Jadi nak berhenti habis ke, nak berhenti saktah? Berhenti saktah. Tapi qala sambung. Qala ni macam mana? Qala kan berhenti lebih aula, lebih baik berhenti daripada sambung. Qala sebelah mana saya? Ni ada tanda ni, tengok di skrin ni. Dalam perkataan yang sama ada dua tanda, sin saktah dan ada qala pula. Qala ni kan kita belajar tanda wakaf, wakaf lebih baik daripada sambung. Kan dalam Al-Quran kan? Okey. Berhenti terus. Okey, ada menjawab berhenti terus. Maknanya tanpa saktah. Habis tak ada saktah. Tadi kata di sini saktah wajib. Ini contoh ni termasuk dalam saktah wajib. Muslimah ramai yang sokong kita berhenti terus. Tapi katanya huruf surah Yasin ini termasuk dalam saktah wajib. Siapa boleh clearkan masalah kita ni? Kalau berhenti tak dapat bonus lah. Kalau kita berhenti, macam mana berhenti tapi ada sin, katanya kena berhenti lepas tu tak boleh bernafas, kena sambung balik. Kita buat macam biasa baca. Macam biasa. Apa yang biasa? Bukan berhenti seketika terus sambung balik. Maknanya qala ni tak pakailah tanda qala, berhenti lebih baik. Kan pening tu. Kan pening. Pening tak? Tapi Ustaz, saya rasa kita boleh meraihkan kedua-duanya sekali. Pasal waktu kita ada saktah, kita berhenti, tapi berhenti dalam satu nafas kita meraihkan yang ayat yang kemudian, selepasnya. Yang kili itu kita boleh berhenti, kita ambil nafas sekejap, lepas tu kita sambung. Jadi kita boleh ambil dua, meraihkan kedua-duanya sekali. Maknanya baca dengan dua cara lah. Ya, saya Ustaz. Okey, cara pertama cuba bagi contoh macam mana?
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن Ini cara apa ni? وصدق. Ini cara apa? Ini sakta. Dia tak berhenti. Okey, sakta kalau boleh sakta bagi ada gap sikit Okey. antara na Okey. dengan Ya. hadha. Ambil mim marqadina saja, tak perlu. Mim marqadina sampai hadha saja. Adina. Okey. Min marqadina hadza ma wa'ada Rahman. Okey, ini apa? Sakta. Ini sakta. Okey, jadi Kalau marqadina hadza ma wa'ada Rahman. okey, jelas. Jadi maknanya maksud Haji Bashirnya bila sampai ayat ni kita patah kita baca 2 kali lah. Tak ada, ini kalau kita ini kita sambung sekali tak? Macam saya baca dia ada Pilih dua saya nak tanya. Nak pilih sakta ke nak pilih berhenti? Waqaf. Kalau pasal ini, kalau sakta ni bagi ini dia macam sunnah lah. Kalau kita saktakan, kalau kita berikan sakta ni, kita akan dapat bagian kita lah. Okey. Sama juga kalau macam yang tadi waktu yang surah Al-Kahfi tu. Dah cukup. Dah cukup. Terima kasih. Saya nakkan jawapan itu. Sama dengan surah Al-Kahfi, dah cukup. Itu dah clear. Jadi sebenarnya saya daripada dulu lagi memang confused di sini. Dia ada tanda suruh wakaf. Dalam masa yang sama dia suruh berhenti sakta. Kan? Sakta maknanya tak boleh wakaf sepenuhnya. Dia sebenarnya cerita ni sama dengan cerita ayat surah Al-Kahfi. Ayat surah Al-Kahfi dah terang-terangnya ada nombor 1 di situ, maknanya kita boleh wakaf di situ. Dan qala di sini ijtihad daripada ulama-ulama ad-dhabt, ulama yang meletakkan tanda-tanda qala, sala, sili, qili semua ni, jim, huruf jim kecil ni, huruf mim kecil, mereka dah dengan ijtihad mereka berhenti di sini adalah berhenti yang bagus, berhenti yang wajah al-waqfu aula, waqaf lebih aula, lebih baik. Maka mereka raikan makna di sini, maka berhenti. Jadi di sini kita pilih antara satu. Kalau kita nak berhenti, kita raikan waqaf qili ataupun qala. Jadi kita berhenti, tak ada saktah. Tapi kalau kita nak dapatkan saktah seperti mana adanya pada surah Al-Kahfi, macam kita nak sambung kepada ayat yang kedua, barulah ada saktah. Jadi tak ada masalah lah. Sebenarnya dia tak ada apa-apa bercanggah di sini. Kita boleh berhenti ataupun boleh kita saktah. Pilih antara dua. Yang tak bolehnya separuh-separuh. Saktah pun tidak, berhenti pun tidak. Lepas tu tak cukup nafas. Bila tak cukup nafas ayat yang panjang ini, saya cadangkan kita baca macam ni. Untuk kita nak buat saktah dan kita berhenti, kita bajet nafas kita. Kita buat macam ni. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Berhenti di situ. Okey, kita saktah min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Saktah pada min marqadina, sambung hadha sahaja. Patah balik ambil hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. InsyaAllah nafas kita selamat dan tak terputus-putus di tengah jalan. Maknanya ada dua cara Ustaz. Ya, betul. Ada dua cara baca. Dia tak bercanggah lah di sini. Jangan dua cara kita nanti confuse. Pilih kena berhenti, tapi nak kena saktah, nak buat mana satu? Okey, pilih mana satu. InsyaAllah kedua-duanya. Pilih salah satu lah. Ya, insyaAllah. Okey, jelas Contoh yang ketiganya dalam surah Al-Qiyamah. InsyaAllah kali pada Sarawak kita pada malam ni. Surah Al-Qiyamah ayat 27. Ada juga saktah. Ada juga saktah huruf sin kecil. Kita baca waqila man raqa. Waqila man raqa. Saktah Muka surat berhenti. berapa Ustaz? Muka surat berapa Ustaz? Muka surat Jidin ni. Sekejap Jidin minta tak apa, kita carikan. Sekejap je. Buat sibuk Ustaz, buat sibuk. Muka surat 578 Jidin. 578. 578 Boleh cantik Jidin minta muka surat, nanti boleh buka tengok. Sebab kadang-kadang kita tak perasan di sini. Muka surat 578 ayat 27. Wa qila man raqa.
ada saktah di situ. Dah jumpa Jedin? Belum nanti siap. Ya. Kita bagi 3 saat. 7, 5, 7, 5, 7, 4, 5, 7, 6, 5, 7, 8. Okey. Dah jumpa? 7. Baris ketiga daripada atas. 3. Ada. Wakila man rokti. Waqila man raqa. Itu ada mad arif sukun di situ. Man raqa. Ayat pendek. Ayat pendek ya. Okey, ini pun saktah yang wajib kita berhenti. Wajib kita buatkan saktah. Sini pada ayat ini. Dan yang terakhirnya di surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin muka surat 588 ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim. Kalla bal rana ala qulubihim. Surah Mutaffifin. 588 ayat yang baris yang keempat dari atas. Kalla bal rana ala qulubihim. Kalla bal rana ala qulubihim. Betul. Oh, kita kena baca kalla bal, Ustaz. Ya. Kalau nak pakai semua, kalla bal rana ala qulubihim. Maka nu yaksibun. Okey. Empat tempat saktah ini adalah saktah yang wajib. Kita kena baca dengan saktah. Maka insya-Allah dah clear, dah jelas, dah kita kenal empat tempat ni. Bila jumpa je, kita bacalah dengan saktah. InsyaAllah. Dan cara saktahnya, berhenti seketika tu sebenarnya dia tak ada harakahnya. Berapa lama, berapa second, berapa saat, berapa minit, tak ada. Asalkan kita boleh pisahkan sekejap antara dua huruf itu. Bal rana ala marqadina hadha wa qila man raqa. Jangan dia ada sambung. Wa qila man raqa. Itu ada sambung. Dia kena berhenti seketika dan pisahkan sekejap antara huruf itu dan terus sambung. Wa qila man raqa. Berikutnya. Ada lagi dua saktah dalam Al-Quran. Ini saktahnya saktah yang harus berlakunya pada dua tempat. Iaitulah pada surah Al-Haqqah antara kalimah maliyah. Halaka an maliyah, halaka anni sultaniyah. Maliyah, halaka anni sultaniyah. Yang ini harus, kalau kita sambung antara dua ayat ini, maka kita boleh saktah. Ma aghna anni maliyah halaka anni. Dan yang keduanya di akhir surah Al-Anfal, dan kita nak sambung dengan awal surah At-Taubah. Alimum bara'atun. Alimum bara'atun. Jadi kalau kita nak sambung antara dua kalimah ni, maka kita boleh saktah seketika. Alim bara'atum minallah. Yang ni harus, kedua-dua tempat ni yang harus, yang jarang-jarang kita saktah. Maka yang pentingnya di tempat surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Qiyamah dan surah Mutaffifin inilah yang kita nak kena jaga-jaga bila kita baca. Wajib kita baca dengan saktah. Okay, semua insya-Allah? InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Kalau gitu, kita buka surah Ar-Rahman sekejap. Sekitar beberapa minit untuk kita tatbiq, baca dan kita keluarkan hukum-hukum yang ada pada surah Ar-Rahman itu. Okay, last kali kita ayat yang keberapa, siapa ingat? Siapa ada tanda last kali kita baca? Dah lama kita tak baca surah Ar-Rahman. Ayat 33 kalau saya tak salah, Ustaz. Lagi sekali, buka surat berapa, Ustaz? Lagi sekali. 532. 532. 532. 532. Sekejap, saya akan share dalam skrin ni.
Marsabat. 532. Okey. Kita dah masuk muka 533 Ustaz. Okey. 533 Ayat Ayat apa 55. Oh, ayat 55. Okey. Ayat 55 fihin qasirat. Last kali 55 kan? Maknanya 56 malam ni. Malam ni 56. 56 lah. Okey. InsyaAllah siapa nak baca dan keluarkan hukum, silakan. Ambil dua ayat. Dua ayat insyaAllah. Okey, qari'ah yang mana yang nak mencuba baca dua ayat ini dan keluarkan segala hukum yang ada pada dua ayat ini. Siapa nak mula? Fadal, siapa? Dah minta siapa malam ni Haji Syarif boleh, Haji Syarif? Lama tak dengar suara Haji Syarif. Dia dah senyum tu Ustaz, macam dia confident lah Ustaz. InsyaAllah boleh. InsyaAllah semua boleh insyaAllah. Belum berani Ustaz. Belum lagi. Okey, kalau Haji Syarif belum lagi, kita bagi Haji ada orang tu menyurut belakang gunung tu. Kita panggil dia. Haji Tahib ada Haji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Muncul insya-Allah. Okey, fadal. Saya ada batuk sikit lah Ustaz. Tak apa. Batuk tak apa. Tak boleh, tak kisah batuk ya. Jalan terus. Boleh insya-Allah. Billahi minasyaitonir rajim. Fabi ayyi ala Ayat 56 fihin qasirat. fihin okey. فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان في أمد أصلي hinna wajibuhunna qasira mad asli sira mad asli tuttar itu alif lam syamsiah atau idgham samsi. Lam yatmishunna itu izhar syafawi. Yat kalkala sugra. Hunna wajibuhunna. Insun ifa hakiki. Ifa hakiki. Qablahum tu apa ni? Kalkala sugra lahum izhar syafawi wala mad asli itu kalimi apa ni? Apa nama kalimi? Apa kalimi apa? Kalimi bin Muhammad. Musakkal lah. Apa yang musakkal? Lazim kalimi. Mat lazim kalimi musakkal. Ya, baru betul. Mat lazim kalimi musakkal. Penuh. Betul lah Ustaz. Fabi ayyi ada sekejap. Itu je. Ada mat lazim kalimah musakkal sahaja ke di situ? Ada nun wajibuhunna jadi kena Ya, nun
Itu nak kena sebut. Wajibul gunnah pun nak kena sebut di situ sebab dia tak cukup dengan panjang 6 harakat dan kita kena tambah lagi 2 harakat untuk wajibul gunnah. Ya. Kena ada. Okey. Terus Fabi ayyi ala mat badal la wajib ya Ustaz. La rabbikuma mat asli tukadziban ma'arif disukun. Masya Allah. Okay, Alhamdulillah semua hukum dikeluarkan dengan baik, dengan jelas insyaAllah. Okey, terima kasih. Qari ataupun qari'ah berikutnya insyaAllah yang kedua. Kita ambil 3 malam ni insyaAllah. Silakan ayat yang ke-58 dan ayat 59. Pendek je. Okey. Haji Habib nak cuba ke? Haji Habib nak kena Haji Abdul Rashid panggil. InsyaAllah boleh try ya. Okey, cerai tak apa, boleh insyaAllah, silakan. Kalau tak cukup Haji Din nurul nama. Boleh Haji Din ada. Tamu campur. Tamu kacau. Bismillah. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان InsyaAllah. wajib guna wajib guna juga nal alif lam qamari ya masli ku masli wal alif lam qamar ya jan mari disukun fabi'ai hamzah wasal mak badal betul. mak wajib disukun rabbikuma ma asli tukadzibana mari disukun InsyaAllah habis. Licin. Haji Din Haji Din relax, rehat je Haji Din. Tak ada masalah. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah qari yang ketiga. Haji Rashid. Okey, ada permintaan. Yes. Ini ramai yang minta Haji Rashid ni. Permintaan. Sila tunjukkan kepada mereka. Macam mana Haji Rashid nak sahut cabaran Haji Din tak ni? Sila. Pendek je. Ayat 50 berapa tadi? 60 dengan 61. 60 61. 50 apa? 60 61. Ya. Kalau murid dah minta tolong, keluarlah suara. Tapi tak apa Haji Din, kita dah dia unmute dah. Haji Din nak teruskan. Oh, ada banyak kena sambil report pada saya. Tak boleh kata apalah. Okey, kalau gitu kita panggil Haji Hanafi lah, Haji Hanafi. InsyaAllah. Jago dari Tampines. InsyaAllah. Ayat 70. 60 61. 61. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kalau hal izhar sapawi. Di sini kita namakan izhar mutlak lah, lam mati, izhar mutlak. Tak ada syafawi sebab syafawi mesti nak kena mim mati. Oh, mim mati. Hal
Alif lam. Al tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Terus jazaun. Jaza mad jaza mad wajib. Betul. Wajib mutasil. Jazaul jazaul alif lam kamari. Boleh. Sin mad tabi'i illal alif lam kamari ihsan mad arili sukun. Wa bi ayyi mad badal la mad wajib ala rabbikuma mad tabi'i ma tukazziban ma'arif sukun. Ma'arid lisukun. InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Good try. InsyaAllah. Okey, begitulah bila kita buat murajaah sekali-sekalanya, kadang-kadang dia teragak-agak juga ni hukum tu apa. Tapi kalau selalu kita sebut, insya-Allah kita akan jadi lancar. Bila kita lancar dalam bacaan kita pun tak ada masalah. Bila kita baca je mana-mana ayat, terus hukum-hukum tu akan datang bersama waktu kita membaca dan kita akan boleh baca dengan baik dan dengan bagus. Dan siap boleh kita pilih lagi, kita nak wajah mana, kita nak letaknya di mana, kita nak tariknya, kita nak guna nafas yang panjang pendek. Itu kita dah boleh susun waktu itu juga waktu kita membaca, kalaulah kita lancar hukum tajwid. Tapi kalau tak lancar, habis dia serabut habis. Yang hukum tajwid pun kita dah bertukar-tukar dengan hukum, sama-sama hukum, yang sebutan pun kita dah lari, apatah lagu yang kita nak guna, itu pun lagilah kita tak dapat nak kawal. Maka Al-Quran, Masya Allah, kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala beri hikmah dan juga rahmah kepada kita semua hamba-Nya, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca Al-Quran, tak kira kita ni bahasa apa, lidah apa, dari mana, bangsa apa, semua Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Fa innama yassarnahu bilisanika wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Banyak Allah Subhanahu Wa Taala istilahkan, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mempermudahkan bagi kita untuk membaca Al-Quran. Kalau tidak, Masya Allah, siapa kita sebenarnya yang nak mengulangi kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa kita yang sebagai hamba yang banyak dosa, yang banyak yang hina ini, nak membaca, nak mengata-ngata ataupun nak mengulang-ulang kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata-kata Tuhan Rabb sekalian alam, pencipta alam ini? Siapalah kita sebenarnya? Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan, itulah bukti dan tandanya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, rahmah Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Tak kira siapa kita, dapat kita membaca dan kita menyebut kalam sucinya Allah Subhanahu Wa Taala, maha suci kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah untuk malam ini, terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan apa perkongsian kita, apa murajaah kita, apa perkata kita dalam ilmu tajwid akan bertambah lagi barakahnya, bertambah lagi manfaatnya, bertambah lagi insya-Allah faham kita dengan hukum tajwid sampai kita boleh membaca Al-Quran dengan bagus, dengan baik, dengan sempurna insya-Allah. Terima kasih dan kita jumpa lagi insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum itu mari sama-sama kita doakan. Yang pertama, antara ahli kita insya-Allah akan menjalankan pembedahan esok. Jadi kita doakan semoga urusan berjalan dengan lancar, kembali sihat wal afiah. Dan juga ada antara sahabat kita dan juga ahli grup kita juga, anaknya dan cucunya insya-Allah berada dalam keadaan kurang baik. Saya difahamkan begitulah. Jadi kurang sihat, jadi berada di hospital, Jadi kita doakan yang terbaik, Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan, selamatkan dan kembali sihat untuk ibunya dan untuk anaknya, untuk anak dan untuk cucu kepada sahabat ahli grup kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita, pelihara kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا سائر صالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.